Pendekar ni telah menggunakan keris ni dah bunuh lebih daripada 500 orang. Okay, lebih daripada 500 orang. Keris ni. Dia dah bunuh. Okay, patutlah saya tengok kat keris tu, kat ujung-ujung tu nampak kesan darah. Okey lah. Malam ni saya nak cerita... Baru nak cerita. Dah 1 jam bagi masa untuk diorang tanya soalannya. Okey, saya kisahkan tentang kisah jin dalam keris picit. Okey, boleh? Dah, stop soalan. Ya, stop soalan. Kisah jin dalam keris picit. Okey. Kisah ni berlaku pada tahun 2006. Waktu tu saya duduk di Sungai Petani. Di kem Sungai Petani. Salah seorang di antara pegawai atasan saya, dia ni taik nombor ekor. Judi nombor ekor. Okey. Jadi, kadang-kadang dia tanya saya. Fitri, apa nombor? Saya ni tak reti. Saya benda yang saya cukup tak reti main ke apa benda ke ialah apa ni nombor ekor lah. Jangan minum dulu. Jadi satu hari tu dia kalah teruk. Lepas tu dia nak minta pinjam saya duit. Tapi ni pegawai askar yang saya cerita ni dia dah pencen dah. Lama dah dia pencen. Kan? Dia ni memang kaki judi nombor ekor lah. So, saya benci betul benda tu. Saya memang tak erti main judi. Saya memang tak suka main judi. Tu perangai saya. Jadi satu hari dia panggil saya datang pejabat dia. Saya datang. Dia kata, kenapa tuan? Dia kata, Fitri, kau suka main silat kan? Memanglah saya mengajar silat. Waktu tu saya mengajar silat di Dewan Besar Sungai Petani. Lepas tu ada Taman Ria saya ajar. Lepas tu dekat UiTM Merbok saya ajar. Lepas tu dekat Gurun saya ajar. Waktu tu lah. Tahun 2005-2006. Okay? Jadi pegawai tu tanya saya. Dia tanya saya, engkau mengajar silat kan? Iyalah saya mengajar silat. Aku tak ada duit ni. Sebab aku pinjam duit kau boleh tak? Saya kata, tuan, kalau saya bagi pinjam duit pada tuan pun, tuan buat main judi. Lepas tu dia kata, okey lah macam ni lah. Kau bagi aku pinjam, aku bagi kau keris yang aku dapat. Saya kata, mana keris dia? Dia buka peti besi. Dah pejabat dia. Peti besi kan, zaman dulu yang keren. Macam tu kan, dia buka. Dia ambil keris. Dia bagi kat saya. Dia kata, okey lah aku nak pinjam RM200. Lepas tu saya kata, okey tuan, kalau tuan tak boleh bayar duit RM200 saya ni, keris ni saya punya. Dia tak tahu tu keris apa tu yang ada kat tangan dia. Tapi saya, sebab saya tahu benda tu keris, dah keris lama, dia bagi kat tangan saya, saya terus salam dengan dia. Saya salam dengan dia, saya buat akad. Saya kata, saya terima keris ini menjadi warisan kepada diri saya. Faham? Okey. Lepas tu, saya ambil saya bagi dia RM200. Dia main lah dia punya nombor ekor judi Magnum Toto tu. Kan? Keris tu yang dia bagi kepada saya tu, saya cabut ya. Ya Allah Tuhanku. Wangi. Okey. Saya ni main silat berpuluh tahun dah. Saya dah tengok macam-macam jenis keris. Tapi saya tak pernah tengok keris yang ada tu. Sebab dia punya apa tu orang panggil tu, sarung keris tu, sarung luar keris tu, luar. Ukiran dia cantik sangat-sangat. Ya Allah, cantik, halus, macam awan larak punya ukiran tau. Sampai ke ujung. Lepas tu bila dalam keris itu nampak ni, bekas jari. Itu nama keris picit. Keris picit ni orang-orang zaman dulu dia nak buat keris ni bayang besi tengah panas menyala tu, dia orang picit dengan jari je. Dia picit macam ni. Dia bentuk kan. Dalam besi tu dia gabung dengan beberapa jenis besi lagi. Kadang-kadang 7 jenis, kadang-kadang 9 jenis besi. Dia gabung, dia panas, dia ketuk, lepas tu dia picit.
Tu nama keris picit. Orang yang ilmu tinggi je boleh buat benda tu. Okey, tu keris picit. Dan dekat keris tu, dekat ulu keris tu, memang cantik ada ukiran dia. Okey, dekat tempat pemegang keris lah, kita panggil pemegang lah, bahasa kampung ni kita panggil pemegang lah, pemegang keris kan. Yang kita pegang keris kan. Dekat tempat pemegang tu, ada ukiran orang tua duduk macam ni. Orang tua berjanggut, dia ada tongkat, macam ni. Macam tu. Jadi keris tu, bila kita pegang dia punya tu, kita cabut kan, kira kita pegang orang tua tu lah. Kita pegang orang tua tu lah dalam ni. Dalam ni. Orang tua tu dalam ni kita pegang. Orang tua tu duduk macam ni. Dia berjanggut. Dia berjubah. Memang cantik ukiran tu, ya Allah. Cantik. Saya tak pernah. Sebab itu bila saya nampak je tu, saya ambil. Kan? Nak jadi cerita, saya pun bawa baliklah keris tu ke rumah. Waktu tu saya kahwin dengan, saya masih lagi bersama dengan isteri pertama saya dulu tu. Mak kepada Muhammad Farhan tu. Kan? Saya bawa balik ke rumah. Tapi saya letak dekat bilik lain. Okey. Malam tu, dah dapat mimpi dah. Yang datang mimpi tu orang tua tu. Dia datang, dia nak berkenalan dengan saya. Besok pagi bangun, saya malas layan. Lantak lah. Besok malam mimpi lagi. Kena. Nak tahu berapa banyak malam saya kena? 5 malam berturut-turut. Dia datang dalam mimpi. Saya kata sudah. Saya bawa balik keris tu. Saya hantar balik kat pegawai yang pinjam duit tu tadi. Kan? Saya nak bagi balik kat dia. Bila nak bagi balik, saya tanya dia dulu. Tuan dapat mana keris ni? Dia kata keris ni dulu ada orang bagi kat dia. Ada orang bagi kat dia juga. Bukannya dia punya, bukan keturunan dia. Lepas tu saya kata, habis tu apa hajat? Kenapa tuan tak buat keris ni sebagai keris menurun? Tahu keris menurun. Kan orang ni kadang-kadang geng-geng tarik ekor, cari nombor ekor ni. Diorang suka bawa keris lah, itulah kan. Pergi jumpa bomoh untuk dapatkan nombor ekor. Tapi tak dapat. Pegawai tu cakap kat saya, dia kata, diorang pernah cuba bawa keris tu, jumpa 2-3 orang bomoh untuk dapatkan nombor ekor. Bomoh tu baru nak buka je, macam-macam jadi. Ada yang bomoh lari, ada yang bomoh tu jadi menggeletar badan. Ada macam-macam. Lepas tu, saya tanya, habis tu, tuan, saya nak duit saya balik 200, tuan ambil baliklah keris ni. Pegawai tu kata, aku tak ada duit lagi, aku tengah, okeylah tak apa, saya simpan keris tu. Okay. Hujung minggu tu, saya pergi ke rumah Tok Majid dekat Gurun. Okay. Biasalah hujung minggu saya mengajar silat. Waktu tu hari Khamis malam Jumaat, ada kelas silat dekat gelanggang pusat kat Gurun. Jadi saya bawa lah keris tu sekali. Saya lepas-lepas mengajar apa semua, lepak kat rumah Tok Majid. Saja-sajalah tanya. Pandak. Saya panggil Tok Majid Pandak. Pandak, ni ada keris ni cantik dah Pandak. Macam ni lah. Ada keris ni cantik dah Pandak. Cuba Pandak tengok je. Lepas tu Tok Majid pun ambil tengok lah keris ni. Cantik keris ni. No? Tok Majid pun cabut keris tu. Dia cium lah keris tu. Dia tengok belek-belek. Lepas tu dia masuk balik. Saya tak cakap langsung kat Tok Majid. Keris ni datang daripada mana? Kan? Lepas tu, saya pun balik lah camp. Besok malam datang lagi rumah Tok Majid. Lepas tu Tok Majid kata, keris mana? Tiba-tiba Tok Majid cakap kat saya. Dia kata, keris mana hang bawa dekat Pandak semalam? Kan? Pandak sampai bau semalam tidur terus dapat mimpi. Pandak mimpi ke? Pandak mimpi apa? Saya buat macam bodoh. Kan? Pandak mimpi lah ada orang tua tu. Orang tua yang dekat pemegang tu. Dia main dalam mimpi Pandak. Habis tu dia nak apa kat Pandak? Kan? Tak ada dia kata nak cakap dengan hang. Cakap dengan saya. Dia kata, tak apalah Pandak. Terima kasih lah. Hari Sabtu tu, kan? Saya pergi rumah. Saya pergi saya ikut kawan saya lah mengajar silat dekat Baling. Kan? Baling, jadi sebelum pergi Baling tu kami singgah kat kawasan Kulim. Kan? Singgah kat Kulim, pergi rumah Cikgu Ibrahim. Kan? Cikgu Ibrahim tu legend.
Cikgu Ibrahim. Jadi, saya pergilah bawa keris tu. Bagi kepada dia juga. Sama juga. Saya panggil dia Bain. Abang In. Cikgu Ibrahim Bain. Cuba Bain tengok keris ni, Sat. Kan? Keris ni cantik tak keris ni? Dia pun sama juga. Dia buka-buka, dia tengok-tengok, dia cium keris tu. Dia kata wangi keris ni kan semua. Memang tak berkarat keris tu. Tak berkarat. Lepas tu dia masuk balik semua. Malam tu dia pun kena mimpi tu juga. Dia pun kena mimpi juga. Pun dia cakap benda bersama pada saya. Waktu tu saya pun dah rasa pelik lah. Lain macam dah ni. Kalau saya seorang yang bermimpi sampai 5 malam, tak apa lagi. Tapi kalau Datuk Guru besar, iaitu Datuk Majid sendiri bermimpi dan kena benda tu, lepas tu Cikgu Ibrahim yang saya amat hormat dan tinggi ilmu dia, orang yang lurus, kan, orang yang baik, pun dapat benda yang sama, benda ni saya kena cari orang yang pandai. Saya cakap pada Cikgu Ibrahim, Cikgu, ada tak dekat kawasan belah-belah, Kulim ke, Baling ke, apa ke, yang pandai tengok keris? Lepas tu dia kata, ada. Dah saya nak bawa keris ni. Kita nak pergi jumpa, nak tanya apa sebenarnya dalam ni. Dan kenapa makhluk ataupun kadam yang ikut keris ni nak sangat berkawan dengan saya ni. Kan? Okay, tak apalah. 3-4 hari lepas tu, saya ada kesempatan, saya daripada Sungai Petani terus pergi ke Kulim. Sampai kat Kulim, Cikgu Ibrahim bawa lah saya kepada seorang yang pakar bab dengan bab kadam-kadam ni. Kan? Saya bagi keris picit tu, saya bagi kepada orang tu. Orang tu pun pasang saya tak mau sebut siapa nama dia, saya tak boleh sebut. Dia pun pasang kemenyan, dia pun pasang dia punya barang-barang apa semua. Dia letak keris kat depan tu. Lepas tu dia seru khadam tu datang. Bila dia seru khadam tu datang, memang khadam tu datang. Ini bayang depan saya ni, tu ada keris, lepas tu ada barang-barang dia sini. Lepas tu saya, Cikgu Ibrahim, ada 2-3 orang ni guru-guru silat. Sebab saya nak tahu siapa tu. Jadi saya duduk depan sekali ya. Lepas tu bila kita bercakap, kita tanya siapa kamu? Saya tanya terus ya. Siapa kamu? Lepas tu dia bagi tahulah nama dia sekian-sekian. Dia sudah berumur 1000 tahun. 1000 lebih, saya tak mau sebut 1000 apa. Okay, saya kata tak apalah, biasalah kan. Dia jin umur panjang tu pada saya betul biasa. Lepas tu saya kata, apa yang kamu mahu daripada saya? Lepas tu dia kata, dia mahu bersahabat. Saya tanya pula, kenapa kamu nak bersahabat dengan saya? Kan? Yang bercakap tu, bukan yang tu menurun. Dia tak menurun. Dia panggil, kita dengar suara. Dia cakap. Kita dengar, tapi saya tak nampak dia. Jangan cakap saya nampak, saya tak nampak dia. Saya tahu, keris depan, dengar suara aja. Dan memang dia cakap. Lepas tu saya tanya, apa yang ada depan mata ni? Keris ni keris siapa? Okay, keris ni, asalnya datang macam ni. Keris ni kepunyaan satu pendekar besar di Kepulauan Melayu. Kepulauan Melayu ni maksud dia tanah Melayu kita sampai ke kawasan Indonesia, Sumatera apa semua. Ada satu pendekar besar. Okay, pendekar ini sebelum dia telah membunuh, pendekar ni telah menggunakan keris ni dah bunuh lebih daripada 500 orang. Okay, lebih daripada 500 orang. Keris ni. Dia dah bunuh. Okay, patutlah saya tengok kat keris tu kat ujung-ujung tu nampak kesan darah. Okay. Kemudian, satu hari, pendekar yang hebat tu, yang telah membunuh 500 lebih orang musuh dengan keris tu, dia bertaubat. Dia betul-betul bertaubat bersemua ni. Dia campak keris ni, keris yang dia ada ni, dia campak ke tengah-tengah laut. Laut dekat Selat Melaka lah. Okay. Dan dia bagi sarung dia. Dia tinggalkan sarung saja kepada keturunan dia. Lepas tu salah seorang keturunan dia telah datang ke Muar Johor. Kan orang zaman dulu, orang Indonesia kan ramai berpindah daripada Sumatera pindah ke Muar apa semua kan. Okay. Jadi dia berpindah. Sama juga keturunan ni juga datang ke Muar. Dia datang ke Muar. Dia bawa dia punya sarung tu.
sarung keris tu. Jadi apa cara dia buat adalah dia panggil beberapa orang yang tinggi ilmu, pergi ke tengah-tengah sungai Muar tu. Tu kat muara sungai Muar tu. Korang orang Muar mesti tahu muara sungai Muar. Muara dia. Yang sekarang ada taman tu lah, ada taman apa? Taman orang duk jalan-jalan tu, kan? Taman rekreasi tu. Dekat sungai Muar tu, betul-betul kat muara sungai tu. Dia campak dia punya sarung tu ke tengah-tengah sungai Muar. Okay. Lepas tu dia seru. Dia seru lah. Keturunan tu seru lah. Dia seru. Daripada sungai Muar tu, timbul dia punya sarung tu. Sarung tu timbul. Apabila sarung tu timbul, dia baca. Dia yang baca ni, keturunan ni duduk dekat daratan. Dia tengok je. Dia baca. Datang api. Sup! Masuk. Api tu masuk. Keris tu balik lah. Balik semula ke dalam tu. Okay. Lepas tu, bayang keris tu terpacak betul-betul dekat atas sungai Muar. Dekat muara tu. Di tengah-tengah sungai. Bukan dekat tepi tebing, kat tengah-tengah tu. Dia terpacak. Tengah-tengah malam. Jadi, yang dia punya keturunan ni, pergilah. Pergi naik sampan, ambil balik. Ambil. Lepas tu, bila dia bawa balik ke sini, betul, Tanjung Mas. Kat Muar tu kan, orang panggil Tanjung Mas tu kan. Jadi, benda tu telah pun dipas kepada 1-2 orang dan akhirnya sampai ke tangan saya. So, okay, balik kepada tadi tu, waktu saya bersoal jawab dengan khadam ataupun panggil jin yang duduk bersama dengan keris tu, saya tanyalah apa dia nak, kenapa saya tak ada apa, kan. Dia kata dia berkenan kat saya lah, dia kata dia nak berkawan dengan saya, dia kata dia sesuai dengan saya. Entahlah, saya malas nak, perangai saya ni bukannya suka sangat benda macam ni, kan. Lepas tu saya tanya dia apa syarat dia kalau nak berkawan dengan saya. Lepas tu dia kata tak ada syarat, nak duduk je dengan saya. Saya bila jin cakap macam tu, saya senyum je kan. Saya tengok. Lepas tu saya tanya lagi soalan, kan. Keris yang ini apa namanya? Dia beritahulah keris ni nama bla 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 bla. Saya tak akan sebut nama je. Lepas tu saya kata pendekar yang zaman dulu tu apa namanya? Dia sebutlah nama dia bla 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 bla. Okey, beres. Kan? Saya kata okey, tak apa. Saya kata tak apalah. Saya sebab bila dah jadi macam tu, saya sudah terperangkap. Kau faham tak? Hanya kerana RM200 dan saya punya jadi taksub pada silat, saya terpaksa ambil, saya nak juga ambil benda tu, simpan. Akhirnya saya tersimpan dan saya tak boleh nak buang benda tu. Faham? Ingat, saya ada anak bini tau. Kalau hari ini dia nak berkawan dengan saya terima. Kalau esok lusa bila saya dah tak ada, dia nak berkawan dengan anak saya tak mau, mengamuk pula dah. Macam mana kita nak buat? Waktu tu saya fikirlah. Jadi keris tu berada dalam simpanan saya dalam masa beberapa bulan jugalah. Kan? Sehingga satu hari tu, saya bawa keris tu pergi ke Gunung Jerai. Ke satu tempat di Gunung Jerai. Saya letak keris tu di situ. Saya bacakan ayat-ayat dia, dan saya bacakan mentera-mentera dia, dan saya bacakan ayat-ayat Quran. Dan saya cakap pada dia, tinggallah kamu di sini, jangan kamu ikut lagi, aku tak maulah aku berputus. Berputus aku dengan kau. Okay? Jadi, saya tinggalkan di Gunung Jerai lah. Keris tu. Jadi kalau keris tu dengan kadam dia tu nak pergi kat orang lain, tu lantak dia lah. Saya tak ambil tahulah benda tu. Nak jadi cerita, ada juga sekali dua saya pergi ke tempat yang saya letak keris tu kan. Dah tak ada dah. Benda tu dah gaib dah. Dia macam mana dia datang daripada alam gaib, dia hilang balik ke alam gaib. Alhamdulillah.